Buletin pagi 27 September bersama saya Hafizi Rosli. Tajuk utama hari ini. Basah letak calon bertanding di PRK Port Dickson. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor selesai memberi keterangan selama hampir 13 jam di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Beliau yang dipanggil kali kedua itu meninggalkan Ibu Pejabat SPRM bersama peguamnya pada pukul 10.40 malam tadi. Datin Seri Rosmah tiba berpakaian kurung hijau pada pukul 9.50 pagi dengan menaiki kereta Proton Perdana. Beliau diiringi peguamnya Datuk K. Kumarendran. Isteri Ahli Parlimen Pekan itu kelihatan tenang selepas selesai memberi keterangan dan memaklumkan dirinya dalam keadaan baik sepanjang sesi berkenaan. Bagaimanapun, peguam beliau ketika ditanya media sama ada sesi penerangan akan disambung lagi pada hari lain, enggan mengulas lanjut. Datin Seri Rosmah kali pertama dipanggil SPRM pada 5 Jun lalu bagi memberikan keterangan berhubung kes SRC International. Kali ini beliau sekali lagi dipanggil dipercayai bagi membolehkan siasatan dibuat berhubung lebih 20 pertuduhan jenayah yang kebanyakannya membabitkan pengubahan wang haram. SPRM sebelum ini tidak menafikan bahawa lebih ramai individu akan didakwa atas skandal terbabit. Siasatan ketika ini memberi fokus untuk mengesan wang dan aset milik 1MDB di luar negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memenuhi hari kedua lawatan kerja 5 hari ke New York dengan mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa ketua kerajaan. Pertemuan dua hala beliau pada sebelah pagi ialah dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani, diikuti oleh Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena. Dalam pertemuan yang diadakan di hotel penginapan beliau, The Plaza, Tun Dr. Mahathir diiringi oleh Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Ramlan Ibrahim dan Wakil Tetap Malaysia ke PBB Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram. Pada sebelah petang, Tun Dr. Mahathir dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Britain Theresa May. Akibat hujan lebat tanpa henti lewat petang semalam, beberapa kawasan di ibu negara dilanda banjir kilat. Antara kawasan yang dinaiki air ialah di Bulatan Dato' On, Jalan Parlimen yang menyebabkan beberapa kenderaan terkandas sekaligus berlaku kesesakan jalan raya. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata, kesesakan juga berlaku di sepanjang Jalan Maharaja Lela, berhampiran stesen monorail dan Jalan Pudu. Sementara itu, banjir kilat turut berlaku di Jalan Rawang menuju ke Bandar Country Homes dan Bandar Tasik Puteri Rawang. Hujan lebat menyebabkan paras sungai berhampiran Ion Rawang meningkat sebelum menenggelamkan jalan berkenaan lebih 0.4 meter. Akibatnya berlaku kesesakan lalu lintas yang teruk di kedua hala. Di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu, seorang ibu tunggal berdepan hukuman sebatan syariah selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan persediaan untuk melacurkan diri. Pengakuan dibuat selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Syar'i Kamaru Azmi Ismail. Pendakwaan kes mengikut Seksyen 25 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001. Mengikut pertuduhan, tertuduh 45 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah hotel di Kuala Terengganu pada 19 September lalu. Hasil siasatan, tertuduh mengaku menerima upah khidmat seks dengan bayaran RM1,000 untuk satu malam daripada pelanggan. Sejurus pengakuan salah tertuduh direkodkan, Kamaru Azmi menetapkan 10 Oktober depan sebagai tarikh jatuh hukuman. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM2,500 dengan dua orang penjamin. Pelantikan Ahli Majlis Amanah Rakyat MARA dibuat berlandaskan merit dan profesional, tidak wujud unsur kronisme.
Menteri Pembangunan Luar Bandar Rina Harun berkata, individu yang dilantik memiliki kepakaran yang dapat menyumbang kepada pemerkasaan MARA. Biasalah, kalau kita lantik orang politik, dia kata, wah sama juga ikut orang politik. Bila kita lantik profesional, sentiasa ada pandangan yang berbeza. Saya raikan pandangan tersebut, tapi kita harap ini kita cuba buat perubahan. Kita buat perubahan dan kita nak buat yang terbaik untuk MARA. Jelas yang lagi, lantikan baru ini berkuat kuasa 1 Oktober depan bakal merubah hala tuju MARA dalam meneruskan agenda Melayu dan Bumiputera berasaskan kepada prinsip merubah nasib bangsa. Dr. Hasnita Hashim dilantik sebagai pengerusi MARA yang baru. Manakala ahli Majlis MARA yang baru yang lain adalah Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Dr. Nung Sari Ahmad Radi, Datuk Dr. Ami Ali Maidin, Datuk Said Tamin Ansari, Said Muhammad, Tan Sri Tengku Mahalil Tengku Arif dan Zakri Khair. Pelajar maupun institusi pengajian tinggi di negara ini perlu bersiap sedia untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, universiti perlu bekerja keras bukan sahaja menghasilkan graduan yang boleh bekerja, malah yang mampu bersaing dalam dunia masa kini. Our students need to be prepared to face the fourth industrial revolution, IR 4.0. Universities need to work harder to develop not only employable graduates, but also graduates who can compete and thrive in this borderless world. Menurut beliau, lebih banyak syarikat diperlukan untuk bekerjasama rapat dengan universiti tempatan. Pada masa sama, universiti perlu mengangkat industri dalam membangunkan penyelidikan terkini serta membina tenaga kerja dengan perspektif antarabangsa. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Huawei Seeds for the Future 2018. Seramai 10 orang pelajar universiti tempatan dari bidang kejuruteraan elektronik dan sains komputer terpilih dan memenangi lawatan sambil belajar ke China selama 2 minggu. First, untuk join program ni, kita kena dapat 300 like for Huawei Seed for the Future page. And then kita ada 7 topik yang buat video. Dalam tu ada yang buat about the ICT technology, all this knowledge. And also some video untuk proof kita punya talent macam nyanyi. So lepas tu dia akan pilih 30 orang dari 1,000 orang lebih. And then finally kita masuk interview. Dalam interview tu 10 orang je yang dapat pilih. Rasa gembira lah sebab sebenarnya yang pemilihan ni dia dah buat pada bulan lepas. So macam kita orang sekarang dah kebersediaan untuk ke program tu dan kita orang dah dapat sikit lah briefing untuk trip tu. Macam kita orang untuk pengetahuan seminggu akan berada dekat Beijing, seminggu akan berada dekat Shenzhen. So untuk Beijing tu kita orang akan belajar bahasa Mandarin. So rasa teruja lah sebab first time belajar bahasa Mandarin. Setelah berteka-teki, akhirnya PAS memutamatkan keputusan untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Port Dickson 13 Oktober depan. Ketetapan untuk meletakkan calon itu disahkan Presidennya, Datuk Seri Abdul Hadi Awang selepas mesyuarat Jawatankuasa Harian PAS Pusat diadakan semalam. Jelas Datuk Seri Abdul Hadi, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira semua perkara termasuk meneliti dan mendengar laporan serta maklumat daripada Jawatankuasa Pilihan Raya. Calon yang bertanding atas tiket parti itu adalah seorang tokoh yang sepadan dengan pencabarnya, Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama, kita mahu menghidupkan demokrasi. PAS parti yang mendukung demokrasi dan kita tak mahu supaya rakyat tak lebih peluang untuk memilih. Walaupun kita tak setuju pilihan raya dibuat tergesa-gesa, kurang-kurangnya untuk melatih petugas-petugas kita melihat kepada respon daripada semua pihak menandakan tak mustahil boleh menang. Tidak mudah menang tapi tak mustahil. Tak mustahil. Setakat ini Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku calon Pakatan Harapan bakal dicabar calon daripada Parti Rakyat Malaysia PRM dan calon bebas TV Chan Ken Leong. Bekas Setiausaha Agong MIC Datuk S. Kumar yang sebelum ini mengumumkan untuk bertanding sebagai calon bebas menarik diri. 3 hari lalu, Barisan Nasional BN Sebelat Suara memboikot PRK Parlimen Port Dickson dengan tidak meletakkan calon. Pengerusinya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bukan saja tidak meletakkan calon, malah tidak akan mengerahkan sebarang jentera atau ahli untuk menyokong mana-mana calon pembangkang atau bebas.
Kerajaan PAS Kelantan mewartakan kawasan seluas 92,697 hektar tanah sebagai kawasan hutan tadahan air baru dalam hutan simpan kekal dalam usaha melindungi kawasan hutan untuk menjamin sumber air secara kekal. Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob berkata, kawasan berkenaan diwartakan setelah mendapat kelulusan mesyuarat Exco Kerajaan Negeri membabitkan 11 kawasan jajahan hutan di Kelantan. Pewartaan itu juga menjadikan keseluruhan hutan tadahan air diwartakan kini seluas 128,595 hektar. Jumlah itu adalah 20.97% daripada keseluruhan hutan simpan kekal di negeri Kelantan. Katanya ia komitmen kerajaan negeri bagi menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar di negeri itu. Kita telah wartakan kawasan hutan simpan tadahan air ini hari ini sebanyak 92,697 hektar. Pada hari ini termasuk dua kawasan orang asli di pos Dakoh dengan pos Belatin. Dikira dua kawasan ini terlibat 11,121 hektar. Kita buat perwataan kawasan hutan tadahan air. Bermakna kalau kita campur dengan tahun 2008 sebanyak 35,898 hektar kita sudah pun mewartakan seluas 128,595 hektar iaitu 20.97% daripada keseluruhan hutan simpan kekal. Katanya pewartaan itu selaras dengan Seksyen 10/1/E Enactment Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985 di mana hutan tadahan air adalah salah satu daripada fungsi hutan simpan kekal di bawah kelas hutan pelindungan. Menurutnya pewartaan itu penting kepada alam sekitar dalam usaha menjamin sumber air secara berkekalan selain mewujudkan kawasan konservasi kepelbagaian biologi hutan. Cyber Security Malaysia mengiktiraf 17 pemain industri keselamatan cyber pada Anugerah Keselamatan Cyber Malaysia MCSA 2018. Majlis dirasmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Shid. Menurut Edin Shazli, kejayaan setiap pemenang yang diraihkan itu membuktikan kepentingan keselamatan cyber di Malaysia. Anugerah itu adalah 9 kategori termasuk profesional keselamatan cyber, inovasi keselamatan cyber dan projek keselamatan cyber terbaik untuk tahun ini. Majlis itu turut menyaksikan syarikat teknologi keselamatan biometrik Datasonic berjaya merangkul anugerah syarikat terbaik tahunan keselamatan cyber. Anugerah diterima oleh pengerusi Datasonic Tan Sri Muhammad Hashim Muhammad Ali. Menurut pengarah urusan Datasonic Dato' Abu Hanifah Nordin, keselamatan cyber itu sangat penting terutamanya apabila kita perlu menyediakan keselamatan untuk penyedia MyCard dan pasport negara. Dan kita nak pastikan negara kita selamat daripada segala ancaman. Dan ancaman ini boleh take the form of people who come dengan identiti yang palsu. That's what we're here for, to enhance security and to make sure that Malaysians feel safe and secure whenever they have identity, whenever they give away their identity to somebody that is not misused or abused. Persidangan dan pameran keselamatan cyber Malaysia 2018 menyaksikan lebih daripada 2,500 pemain industri yang mengambil bahagian dalam kursus dan acara latihan keselamatan cyber. Denda atau penjara jika beri makanan kepada merpati. Laporannya selepas ini. Malaysia hari ini melahirkan kebimbangan terhadap situasi di Myanmar dan mencadangkan agar Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mewujudkan satu mekanisme keadilan antarabangsa untuk membicarakan mereka yang bertanggungjawab melakukan kekejaman di negara itu. Timbalan Ketua Setiausaha Hubungan Pelbagai Hala Kementerian Luar, Datuk Kennedy Jawan berkata, kerajaan Myanmar memikul tanggungjawab utama untuk bertindak terhadap pelaku yang telah melakukan jenayah mengikut undang-undang antarabangsa ke atas bangsa Rohingya dan kaum minoriti lain di negara itu.
Malaysia turut mencadangkan supaya satu mekanisme keadilan antarabangsa dilaksanakan sekiranya usaha dari pihak berkuasa Myanmar untuk menyiasat dan mendakwa pelaku kekejaman itu difikirkan tidak memadai. Ujar Datuk Jawan, situasi di Rohingya memerlukan perhatian segera dan satu penyelesaian jangka panjang yang dapat mengatasi kebimbangan tentang hak asasi manusia dan masa depan masyarakat Rohingya. Katanya meskipun masyarakat antarabangsa sudah banyak memberikan nasihat dan cadangan kepada Myanmar, namun belum menampakkan sebarang perubahan. Pada masa ini, Malaysia melindungi 77,133 kaum Rohingya. Tentera Mexico hari ini menahan 3 pegawai kanan polis di Bandar Peranginan Acapulco kerana disyaki terbabit dengan sindiket dadah. Mereka kemudian mengambil alih operasi dan pengurusan balai polis berkenaan di bandar pelabuhan yang banyak menyaksikan pertumpahan darah. Tindakan itu yang dibantu Marine Mexico diambil kerana bimbang anggota polis Acapulco boleh dipengaruhi kartel dadah. Kawasan berkenaan mempunyai sekitar 700,000 penduduk. 2 pemimpin tertinggi polis ditahan atas tuduhan membunuh dan seorang lagi ketua polis trafik pula dituduh menggunakan senjata tanpa lesen. Setiausaha Keselamatan Perbandaran Acapulco Lorenzo Sedano dan keseluruhan anggota di balai polis itu kini bakal disiasat. Kementerian Keselamatan Negeri mengumumkan ia akan mengambil alih tugas pasukan keselamatan Acapulco. Thailand mempertimbangkan untuk memenjarakan sesiapa yang memberi makan kepada burung merpati di khalayak ramai untuk cuba membasmi selesema burung dan penyakit lain. Pentadbiran Metropolitan Bangkok menerajui kempen menangkap merpati dan berjanji melaksanakan larangan memberi makan kepada haiwan itu. Sesiapa yang melanggar peraturan itu boleh dipenjarakan sehingga 3 bulan berhadapan denda 25,000 baht atau kedua-duanya. Bandaraya di seluruh dunia mengenakan larangan sama termasuk pusat tumpuan pelancong Venice di Itali yang melarang memberi merpati makanan tetapi tidak diancam dengan hukuman penjara. Di Bangkok, merpati yang digelar tikus bersayap kerap ditemui di kawasan sesak termasuk kuil, pasar dan taman awam. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha bulan ini mengarahkan kempen seluruh negara untuk mengurangkan bilangan merpati di kawasan penduduk. Kerajaan Pakistan akan memberi suntikan vaksin kepada 38 juta kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di negara itu. Inisiatif itu adalah bagi memerangi wabak polio yang boleh mengakibatkan sistem saraf lemah sehingga menyukarkan pergerakan mereka yang menghidapinya. Dianggarkan terdapat 1,000 kanak-kanak di setiap daerah yang akan menerima suntikan vaksin dalam tempoh 4 hari bermula semalam. Sistem kesihatan Pakistan berjaya menurunkan bilangan pesakit wabak itu dengan bilangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah mereka yang dijangkiti menurun dari 306 pada tahun 2014 kepada 54 pada tahun 2015 dan 20 orang pada tahun 2016. Tahun lalu hanya 3 orang dijangkiti wabak itu. Mengikut rekod 2 hingga 5% kanak-kanak meninggal dunia akibat sistem saraf yang lemah. Sementara bagi dewasa pula kadarnya adalah antara 15 hingga 30%. 2 lelaki warga Pakistan memohon bantuan kedutaan mereka di Beijing untuk disatukan semula dengan isteri berketurunan etnik Uighur yang dihalang daripada meninggalkan China. Mirza Imran Baik, seorang pedagang kosmetik, mendakwa Pakistan tidak berminat untuk membantunya. Menurut Baik, isterinya Malika Mamiti dihantar ke kamp politik selepas kembali ke wilayah Xinjiang Barat China pada Mei 2017. Kewujudan kem yang dikatakan menahan sekitar 1 juta rakyat Cina dari kaum minoriti Islam itu mengejutkan sebuah panel PBB dan juga kerajaan Amerika Syarikat. Kebanyakan wanita dari kaum etnik Uighur yang berkahwin dengan lelaki Pakistan ditahan atau tidak dibenarkan untuk meninggalkan Xinjiang. China menafikan kewujudan kem tersebut dan mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengekalkan kestabilan di wilayah berkenaan. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern mencipta sejarah tersendiri apabila membawa bayi perempuannya Neve memasuki Dewan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Gambar Aden mencium dan melambung anaknya yang berusia 3 bulan dalam sidang kemuncak keamanan Nelson Mandela tersebar ke seluruh dunia. Jurucakap PBB Stephen Dujarric mengesahkan itu adalah kali pertama dalam sejarah badan dunia berusia 73 tahun itu menyaksikan pemimpin wanita membawa masuk bayinya ke dalam Dewan Perhimpunan. Aden, pemimpin wanita termuda dunia, menjadi Perdana Menteri kedua melahirkan anak ketika masih berkhidmat selepas bekas Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto pada 1990. Sukan, selaku tuan rumah Malaysia berbangga menjadi penganjur saingan bola sepak kejuaraan AFC bawah umur 16 tahun yang dilangsungkan di ibu negara ketika ini. Pertandingan bawah umur amat penting sebagai medan melahirkan pemain-pemain berkualiti masa depan negara dan juga rantau ini. Ianya dinyatakan semasa majlis makan malam rasmi saingan kejuaraan AFC bawah 16 tahun yang diadakan di Petaling Jaya malam tadi. Selaku tuan rumah Malaysia berbesar hati mengelolakan saingan berprestij bawah umur di peringkat Asia itu kali ini disertai 16 negara yang telah melepasi aksi saringan mengikut zon. Turut memeriahkan acara Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin yang meraihkan kehadiran sekretariat dan delegasi pasukan bertanding. Saingan yang berada di fasa terakhir peringkat kumpulan juga menjadi medan kelayakan negara Asia ke Piala Dunia FIFA bawah 17 tahun di Peru tahun depan bagi 4 pasukannya berjaya mara ke peringkat separuh akhir. Sementara itu, penangguhan perlawanan antara Malaysia dan Jepun akan berlangsung jam 11 pagi ini di Stadium Nasional Bukit Jalil dan masuk adalah percuma. Penangguhan dibuat susulan cuaca buruk yang melanda venue perlawanan Thailand-Tajikistan di Arena Universiti Malaysia UM sekaligus memaksa aksi Malaysia-Jepun turut ditunda memandangkan aksi terakhir perlu dilangsungkan secara serentak. Sekian buletin pagi. Saksikan keunikan seorang artis jalanan di Colombia yang menghasilkan lukisan hanya menggunakan jari. Saya Hafizi Rosli, teruskan menonton rancangan menarik selepas ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.